Pada hari ini, saya akan membincangkan serba sedikit berkaitan dengan pengenalan kompas dan peta. Apakah itu kompas? Kompas ini merupakan suatu alat yang dicipta untuk membantu kita mencari arah tuju. Kompas mempunyai jarum magnetik yang terdiri daripada pelbagai warna. Arah utama kompas adalah utara, selatan, timur dan barat, dan diikuti dengan barat laut, barat daya, timur laut dan tenggara. Jarum pula akan sentiasa menghala ke arah utara. Seterusnya, kita pergi kepada peta. Apakah maksud peta? Peta ini merupakan elemen terpenting di dalam orientering. Peta merupakan lukisan bagi gambaran bentuk muka bumi yang dilihat dari udara. Peta akan memberi maklumat kawasan berkenaan. Peta yang sesuai digunakan pula iaitu peta orientering kerana ianya mempunyai nisbah yang sama. Ia juga mempunyai petunjuk peta garisan melaras dari arah utara ke selatan, dan ia juga mempunyai kredit bagi kerja-kerja ukur, kartografi, tarikh cetakan dan sebagainya. Oke, hai semua. Kali ini saya akan terangkan tentang kompas. Oke, seperti yang kita tahu, kompas merupakan alat penunjuk arah yang cara kerjanya berdasarkan gaya medan magnet. Oke, kompas terbagi kepada 3 jenis, yaitu yang pertama kompas orientering ataupun kompas silva, yang kedua kompas bidik ataupun kompas prisma, dan juga yang terakhir kompas biasa. Oke, bagi kompas jenis bidik ataupun yang disebut sebagai kompas prisma, ianya berfungsi untuk mempermudahkan serta menghitung sudut sasaran bidik suatu tempat ataupun benda secara langsung. Dan cara menggunakannya ialah dengan cara membidik langsung kompas terhadap sasaran dan sekaligus membaca sudut sasaran skala kompas. Oke, bagi yang kedua, kompas silva ataupun kompas orientering. Ianya berfungsi untuk memudahkan penghitungan serta pembacaan terhadap peta secara langsung. Pembungkus ataupun badan kompas jenis ini selalu dibuat transparan supaya memudahkan pembaca terhadap memudahkan pembacaan terhadap peta yang ditaruh di bawahnya. Oke, dan yang terakhir ialah kompas biasa. Kompas biasa adalah kompas dasar yang berguna untuk penunjuk arah berlandaskan prinsip gaya magnet. Oke, ukuran pada kompas biasa pada umumnya berukuran lebih kecil daripada kompas silva dan kompas bidik, kompas prisma. Apabila digunakan, ianya hanya sebatas untuk penunjuk arah saja, maka kompas biasa lebih diandalkan sebab lebih praktis. Terdapat 3 jenis peta. Yang pertama ialah peta topografi. Peta topografi memberi maklumat tentang kewujudan kolasi dan jarak di antara filter yang ada di permukaan bumi untuk membolehkan kita membuat perancangan perjalanan dan perhubungan. Yang kedua ialah peta kartografi. Peta kartografi banyak menggunakan simbol-simbol titik, garisan dan keluasan beserta dengan angka, huruf, warna, ton, corak dan lain-lain lagi. Simbol ini direka sebagai satu bahasa atau isyarat dalam berkomunikasi. Dan yang ketiga ialah peta tematik. Peta tematik berfungsi untuk menggambarkan bentuk penggunaan dan menyajikan data tentang potensi suatu wilayah. Peta kepadatan penduduk. Semakin merah warna wilayah suatu provinsi, maka semakin padat penduduk di provinsi tersebut. Seterusnya ialah arah mata angin. Arah mata angin ini digunakan semasa memandu arah atau mengemudi dengan menggunakan kompas sambil berpandukan peta. Biasanya digunakan ketika di dalam hutan. Maksud bagi mata angin ini ialah dia merupakan panduan yang digunakan untuk menentukan arah. Kemudian arah mata angin ini dia mempunyai 4 arah utama dan 4 perantaraan.
Mari kita tengok apakah 4 jenis arah utama dan juga 4 jenis perantaraan. Ini adalah 4 arah utama iaitu utara, timur, selatan dan barat. Ini pula ialah 4 perantaraan iaitu timur laut, tenggara, barat daya dan barat laut. Mengapa 4 mata arah utama disebut utama? Ianya kerana utara dan selatan menggambarkan kutub bumi, manakala timur dan barat menentukan arah putaran bumi. Dan juga matahari terbit di timur dan tenggelam di barat. Okey, seterusnya orientasi peta. Orientasi peta adalah petunjuk arah pada peta yang menunjukkan arah utara dengan posisi mengarah ke atas. Orientasi peta merupakan salah satu unsur penting yang harus ada dalam pembuatan peta. Orientasi peta ini sangat berguna untuk menentukan arah mata angin di suatu tempat. Okey, di atas saya, ini contoh simbol orientasi peta. Seterusnya ialah orientasi kompas. Untuk memulakan orientasi kompas, kita perlu menggabungkan anak panah bergerak yang menunjuk ke utara dengan kedudukan utara pada skala dan kemudian ikuti laluan yang diperlukan. Selepas itu, anda perlu menangguhkan nilai set pada skala dari nilai utara mengikut arah jam. Setiap kali mengubah arah pergerakan, tandakan sendiri pada peta tentang titik rujukan dan azimuth pergerakan. Orientasi kompas juga tidak digalakkan menggunakan kompas semasa ribut peta. Seterusnya, lebih baik meletakkan kompas pada permukaan yang mendatar. Akhir sekali, apabila berjalan, gunakan brake. Ini adalah selak yang mengunci jarum kompas apabila tidak digunakan. Saya akan menjelaskan tentang alatan-alatan yang perlu ada dalam aktiviti orientering. Dalam aktiviti orientering, kita perlu tahu terminologi alatan-alatan yang digunakan bagi menjalankan aktiviti ini. Antara alatan-alatannya adalah seperti berikut. Yang pertama adalah titik kawalan ataupun control point. Control point adalah suatu tanda kedudukan yang telah ditentukan di atas peta yang perlu dilawati oleh setiap peserta. Yang kedua adalah penanda kawalan atau control marker. Control marker tujuannya bagi membantu peserta tiba ke destinasi yang betul. Control marker ialah suatu objek yang diperbuat daripada kain berwarna merah muda dan putih sebagai tanda yang diletakkan di titik kawalan, iaitu dalam lingkungan 10 meter. Yang ketiga adalah kad kawalan atau control card. Setiap peserta perlu membawa bersama-sama kad kawalan ketika menyertai acara sebagai bahan bukti ataupun pengesahan. Dalam kad ini akan dicatatkan nama peserta serta masa bermula dan tersedia petak-petak untuk ditepuk apabila sampai di titik kawalan nanti. Kad ini perlu diserahkan kepada penjaga masa di garisan penamat untuk dicatatkan masa yang telah dicatatkan oleh penamat. Yang keempat adalah peta utama ataupun master map. Peta ini ialah peta yang telah ditandakan dengan landasan dan disertakan dengan keterangan kawalan. Landasan ini akan disediakan oleh perancang landasan. Yang kelima adalah keterangan kawalan ataupun control description. Keterangan asas sebagai panduan titik-titik kawalan berkenaan. Butir-butir yang telah disenaraikan adalah siri titik kawalan, kod kawalan dan keterangan mengenai kedudukan titik kawalan. Di peringkat antarabangsa, keterangan tidak ditulis dalam bentuk teks tetapi dalam bentuk kod ataupun gambar rajah. Okey, yang keenam adalah landasan course. Landasan adalah panduan arah perjalanan dari permulaan titik kawalan ke titik kawalan yang lain hinggalah ke penamat. Landasan ini akan dilukis di atas peta utama dan akan disalin sendiri oleh peserta. Tanda yang berkenaan landasan adalah yang pertama, titik permulaan ditandakan dengan 3 segi. Yang kedua, titik kawalan dengan tanda bulatan. Yang ketiga adalah titik penamat dengan tanda 2 bulatan bertitik. Keempat, leg adalah perjalanan di antara 2 titik kawalan. Yang ketujuh adalah kompas. Kompas adalah alat bantu yang kedua terpenting dalam sukan orientering. Ia digunakan hanya untuk menentukan arah sahaja. Hai, sekarang kita lihat cara untuk menentukan arah mata angin. Salah satu alat untuk menentukan arah ialah kompas. Kompas terdiri daripada perumah, pemuka dan jarum kompas. Terdapat 8 arah mata angin. Cara menentukan arah
menggunakan kompas magnetik, tentukan arah objek yang ingin dikenal pasti. Kompas diletakkan di tempat rata, elakkan objek di segi sekeliling dan orientasikan kompas perlahan-lahan sehingga jarum kompas menunjuk arah utara. Cara lain menentukan arah mata angin tanpa kompas, lihat ciri-ciri pokok, kompas sederhana, matahari, sebatang kayu dan bintang. Peta ialah gambaran muka bumi yang dilukis dari pandangan atas dan merupakan elemen penting dalam orientering. Terdapat dua maklumat asal berkaitan peta iaitu maklumat bingkai dan maklumat gambar peta. Maklumat bingkai ialah maklumat yang diletakkan di luar bingkai ataupun luar gambar peta. Manakala maklumat gambar peta ialah keadaan sebenar bumi yang dipersembahkan dalam peta menggunakan garisan kontur. Ialah garisan grid yang membahagi peta. Tujuan garisan grid adalah untuk mengetahui lokasi cepat dan tepat. Garisan grid dibaca didahului dengan angka timuran, lalu angka utara. Seterusnya skala ialah sukatan atas peta yang sama jarak dengan permukaan bumi yang sebenar. Akhir sekali warna, terdapat warna hitam, perang, kuning, putih, biru dan hijau. Letakkan tanda sebarang peta. Sekiranya terpaksa, gunakan pensel untuk mudah dipadam. Jangan menggunakan api untuk menyuluh peta. Gunakan lampu untuk menyuluh peta. Lipat dengan betul agar mudah membaca bahagian yang tidak tertutup oleh lipatan. Ia juga akan mempercepatkan pembaca untuk membuka. Mari kita tengok cara melakar peta. Langkah pertama untuk melukis peta lakar adalah tulis tajuk. Tajuk peta lakar mesti ditulis pada bahagian atas peta. Seterusnya, lukis pemidang peta. Pemidang peta ialah garis peta iaitu garis frame. Langkah kedua ialah masukkan arah mata angin. Arah mata angin dilukis pada atas sebelah kanan peta. Langkah ketiga adalah pilih simbol dan singkatan perkataan yang sesuai. Langkah keempat adalah lukis ciri-ciri geografi dengan menggunakan simbol dan singkatan perkataan yang sesuai. Langkah yang terakhir adalah lukis petunjuk. Petunjuk boleh lukis pada bahagian bawah peta. Untuk petunjuk perlu masukkan semua simbol atau singkatan perkataan yang telah dilukis pada peta lakar.